Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah assignment kali ini adalah assignment QSI 23902 Tarikh Al-Sunnah di bawah tajuk As-Sunnah pada kurun ke-5 hingga kurun ke-19. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nurul Afifah binti Aizli Saidi, memegang nama matrik 068744. Saya melakukan tugasan kali ini bersama seorang lagi sahabat saya, iaitu Amala binti Mamak Lutfi, memegang nama matrik 065482. InsyaAllah kita beralih kepada slide yang seterusnya. Bahagian kurun kelima iaitu mencatat sunnah pada abad kelima. Jika kita lihat slide ini, ulama menciptakan kaedah baru yang mana dalam bidang penulisan dan juga penjagaan. Maksudnya sumber tu sudah ada, sunnah tu sudah ada, tetapi ulama menciptakan penulisan dan juga penjagaan, mana kata pembukuan yang baru lah. Okey. Yang kedua, penggabungan antara kitab-kitab hadis seperti kitab sahih dan juga kitab sunnah. Okey, yang pertama, ulama menghimpunkan antara dua kitab sahih, iaitu Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, ulama menghimpunkan antara kitab Musa dan juga kitab Sittah. Slide ini menerangkan tentang menghimpunkan antara dua kitab. Yakni dua kitab di sini adalah yang bermaksud dengan kitab Bukhari dan juga kitab Muslim. Okey, kat sini dia kata menghimpunkan antara dua kitab sahih oleh penjagaan Abi Mas'ud Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ubaid ad-Damashqi, yang mana telah wafat pada tahun 104 Hijrah. Okey. Jika kita lihat di sini, ulama telah menyusun kitab-kitab ni mengikut perawi, di mana dekat sini di bawah penyusunan ini adalah banyak sangat. Jadi saya berfikir untuk meletakkan dua sahaja di dalam slide ini. Okey, yang pertama menghimpunkan antara dua kitab oleh kitab sahih oleh Ismail ibnu Ahmad, yang mana dikenali sebagai Ibnu Al-Furat, yang mana telah wafat pada tahun 414 Hijrah. Okey, yang kedua, menghimpunkan antara kitab sahih, iaitu kitab daripada Abu Bakar Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ghalib Al-Baraqi, yang mana telah wafat pada tahun 425 Hijrah. Okey, jika dilihat pada slide ini, terdapat tambahan yang mana ulama menambahkan teks dan juga rantaian perawi. Okey, di sini ada 3 poin. Okey, yang pertama, ulama menghimpunkan antara dua kitab, ini kitab sahih dan juga kitab Bukhari, kitab Muslim dan juga kitab Bukhari, yang mana oleh Husain ibnu Mas'ud al-Baghawi. Beliau telah wafat pada tahun 516 Hijrah. Okey, yang kedua, ulama telah menghimpunkan antara dua kitab sahih juga, Bukhari dan juga Muslim, oleh Abi Muhammad Abdul Al-Haq ibnu Abdul Rahman ibnu Abdullah Al-Ishbili. Beliau telah wafat pada tahun 581 Hijrah. Okey, yang terakhir, ulama menghimpunkan antara dua kitab sahih, iaitu kitab Bukhari dan juga Muslim juga, oleh Abi Abdullah Muhammad ibnu Husain Al-Mar'i Al-Ansari. Beliau telah wafat pada tahun 582 Hijrah. Kedua, menghimpunkan antara kitab Musa dan juga kitab Sittah. Selain daripada ulama menghimpunkan kitab sahih, iaitu kitab Bukhari dan juga Muslim, ulama juga menghimpunkan kitab Musa dan juga kitab Sittah. Okey, yang pertama, abstrak sahih dan juga sunani seperti dua kitab sahih, iaitu Bukhari dan juga Muslim, daripada Al-Muwatta, At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nisa'i oleh Al-Hafiz Abi Al-Hasan Razin ibnu Muawiyah As-Sarasquti. Beliau telah wafat pada tahun 535 Hijrah. Okey, yang kedua, ulama menghimpunkan antara kitab Sittah, yang mana kitab Sittah ni mengandungi dua kitab yang sahih, iaitu Al-Muwatta dan juga As-Sunan, kecuali Ibnu Majah, daripada Abi Muhammad Abdul Al-Haq ibnu Abdul Rahman Al-Ashbili. Beliau telah wafat pada tahun 581 Hijrah. Okey, kita lihat kepada slide yang terakhir oleh saya.
iaitu tajuk di bawah tajuk bahagian kurun ke-6, yang mana ulama mencatat sunnah pada kurun ke-5 hingga kepada akhir kurun ke-19, yang mana di sini tentang kesengsaraan dan malapetaka yang dialami oleh kurun ini. Di sini terdapat 5 poin yang saya akan utarakan, tetapi saya utarakan hanya 3 sahaja. 2 lagi adalah Hamla, sahabat saya, yang akan menjelaskan. Okey, yang pertama, merosotnya pengetahuan dan juga kesempitan pemikiran yang mana bermula pada awal kurun ke-5 dan juga pada awal kurun ke-5 Hijrah. Okey, yang kedua, penaklukan berlanjutan daripada tentera-tentera terhadap tanah umat Islam. Yang ketiga, kita dapat lihat kesengsaraan yang besar dan juga musibah yang pedih, yang menyayat hati, yang mana telah menimpa umat Islam di tangan kaum Tartar kafir, ketika mana ia mencapai kemuncak dengan kejatuhan Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amla binti Muhammad Lutfi 065482. Saya akan meneruskan penerangan bagi subjek Tarikh Sunnah. Di antara kesengsaraan yang besar dan musibah yang pedih yang menimpa umat Islam, seterusnya cabaran ke atas golongan sesat yang menentang ke atas umat Islam. Ianya bermula pada pertengahan abad ke-4 Hijrah ketika Wahayah Rafidah berkuasa di Baghdad dan Alawiyin. Seterusnya yang terakhir adalah pergolakan pemimpin dan kerajaan. Setiap pemimpin bandar atau wilayah cuba untuk mengubah kuasa di sekeliling mereka dengan mengambil alih wilayah atau emiriyah yang lebih kecil. Terdapat banyak ahli hadis yang terkenal di timur dan di barat. Antara hadis yang terkenal di timur adalah Al-Hafiz Abi Bakr Ahmad bin Al-Husain yang meninggal dunia pada 458 Hijrah. Yang kedua, Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Thabit yang meninggal dunia pada 463 Hijrah. Dan yang ketiga, Muhammad bin Tahir atau dikenali sebagai Ibnu Al-Qaisarani yang meninggal dunia pada 500 Hijrah. Manakala ahli hadis yang terkenal di barat ialah Al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdullah. Seterusnya, ulama faqih Abu Muhammad Ali Ahmad bin Abdullah. Dan terakhir, ahli fiqh dan ulama Abi Al-Walid Sulaiman yang meninggal pada 474 Hijrah. Tokoh-tokoh ini sesuai mengikut kemampuan mereka pada zaman mereka. Mereka ini menghidupkan sunnah, menyebarkan ilmu dan memberi kefahaman yang benar kepada manusia ketika itu. Mereka memperbarui ajaran agama yang telah diabaikan pada zaman kejahilan yang dilanda oleh umat. Ramai yang dipisahkan oleh cahaya dan memerlukan seseorang untuk menerangi jalan dalam memberi pencerahan. Selepas abad ke-5 Hijrah, para ulama telah menempuh pelbagai cabaran dan mengabdikan diri kepada sunnah dan ilmu yang berkaitan dengannya. Ia dilihat daripada karya mereka termasuk fokus terhadap kitab salaf yang merupakan sejarah, kajian, penjelasan, biografi dan para perawi. Dan yang kedua adalah mereka memberi penekanan terhadap ilmu hadis dari segi penulisan ataupun penyusunannya. Salah satu inovasi yang muncul dalam karya mereka adalah kitab yang memfokuskan hadis-hadis yang berkaitan topik-topik tertentu, seperti kitab hukum hakam iaitu Al-Ahkam Al-Kubra oleh Abu Muhammad Al-Haq. Seterusnya, buku yang menumpukan topik umum dan menyeluruh. Contohnya, kitab Takhrij, di mana pengarang meneliti hadis-hadis yang terkandung dalam beberapa karya lain seperti Takhrij Al-Ahadith Al-Muhaddab oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Sekian daripada saya. Terima kasih.